Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm اليوم العافية وجاء الشمس من مطلعها اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazilan Raisal Jilsah, pengacara majlis pada malam ni. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Kolam Kuala Ibai, Tok Imam, Tok Bilal, keseluruhan ahli pegawai syarak, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, pokda, mokda, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Tuhan yang punya dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada malam ini Allah Ta'ala memberikan nikmat masa, kelapangan masa dan waktu untuk saya dan juga tuan-tuan untuk hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita duduk dalam satu majlis ilmu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang duduk dalam satu majlis ilmu seperti ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, iaitulah Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan kita ini untuk masuk menuju ke arah syurga Allah. Nak jadi orang Islam yang beriman ni dia bukan senang. Sebab kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ni adalah penjara bagi orang yang beriman. Sebab apa penjara tuan-tuan? Dalam penjara boleh kita buat suka hati tak? Tak boleh. Saya kawan dengan sahabat saya bekas banduan penjara Aming Spring. Penjara 8 tahun. Dia kata, ustaz, saya duduk penjara ustaz sebab dadah ustaz. Saya kata, padan kau. Tu ustaz pun dia kata. Saya masuk penjara ustaz 8 tahun. Tak ada apa dalam penjara ustaz, terhad. Tengok TV tak boleh, dengar radio tak boleh. Nak membawang tak ada tempat. Tak boleh. Dia duduk tingkat 2, tingkat 3 tuan-tuan. Penjara ni bertingkat. Dan setiap hari, setiap tugas seorang akan membawa satu bekas baldi
Banduan-banduan yang nak buang najis tuan-tuan, dia akan berak dalam satu baldi, ramai-ramai ni berak. Kalau tugas kena dekat dia hari tu, dia akan bawa baldi tu turun daripada tingkat 4 turun ke bawah pergi buang. Dia kata, ustaz, sampai tingkat kedua ustaz, baldi tu tumpah. Saya ambil tangan saya, ustaz, kaup najis masuk semula dalam baldi, pergi buang. Tu penjara. Tuan-tuan, penjara ni bukan ada apa, tuan-tuan. Bukan ada apa. Sebab itu Nabi sebut di dalam satu hadis, dunia ni adalah penjara bagi orang yang beriman. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa dia panggil penjara? Sebab sebelum Nabi SAW hadir kepada manusia, masyarakat Arab jahiliyah, mereka tidak dianggap sebagai penjara bagi mereka. Sebab apa? Mereka buat sesuka hati mereka. 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Iaitulah dipanggil sebagai kelahiran Nabi. Adik-adik sayang Nabi tak? Ni tafiz mana kat masjid ni? Alhamdulillah. Berapa juzuk lah? Berapa juzuk? Baru masuk? Baru masuk? Lama dah? Berapa dah apa? Tak apa-apa lagi. Elok tu. Ni tuan-tuan. Sebab jadi orang Islam yang beriman ni tuan-tuan, dunia ni adalah penjara. Dan kata Nabi, apa dia tuan-tuan? Al-jannatu kafir. Syurga bagi orang kafir. Sebab dia boleh buat suka hati mereka. Tuan-tuan, antara makanan halal dengan makanan yang haram, mana banyak? Dek, duduk dekat Malaysia ni, dekat Kuala Ibai ni, dekat Kuala Terengganu ni, makanan yang halal dengan makanan yang haram, mana banyak? Halal banyak. Tapi ada tak orang cari benda yang haram? Ada. Nak masuk syurga ni tuan-tuan, free. Nak masuk neraka, kena bayar. Betul? Air yang saya minum pada malam ni, namanya air masak. Jenama tuan-tuan, good way. Tu dia tuan-tuan. Free tak saya dapat malam ni? Free. Kalau kita nak beli arak, mahal tak? Nak masuk neraka, kena harga, kena duit. Tapi nak masuk syurga, benda halal ni tuan-tuan, free. Masjid free ke tak? Free. Nak masuk disko, kena duit tak? Nak masuk neraka, kena bayar. Betul tak? Air masak free ke? Free. Air ketum? Bayar. Sini ada air ketum. Pernah minum? Pernah minum? Pernah minum? Elok. Dahsyat lah. Belajar tafiz layan air ketum. Kan? Saya orang Melaka tuan-tuan. Isteri orang Kedah. Lalu dekat kok Kedah, kok Jitera, kok Naka, Nami, Kubuk Panjang. Pergi kok belah nu. Allah. Tanam pokok ketum selam berak. Saya tanya mak mertua saya, mak ni pokok apa ni? Pokok ketum. Ui, dahsyat pokok ketum. Saya ceramah dekat Kuala Lumpur, ada satu tempat, ada satu surau dalam bandar tuan-tuan. Ustaz habis ceramah saja tuan-tuan, dia orang jamu air ketum, tak kepening tuan-tuan. Ni cerita betul. Di Kuala Lumpur. Saya habis-habis ceramah tu duduk, dia kata, ustaz lepas ni ada pergi mana? Saya kata tak ada nak pergi mana. Tak apa ustaz, kita menyembang kat belakang, ada makan-makan sikit. Saya kata tak apa, tak apa, ustaz pun datang pada jauh ni. Jomlah kita minum. Ustaz jemput minum. Saya tengok air. Saya kata kenapa hijau? Ni air kesihatan ustaz. Wah, air apa yang sihat ni? Namanya air ketum ustaz. Terkejut beruk saya tuan-tuan. Saya balik rumah cerita dekat beruk saya pun terkejut. Dia kata payah ni nak jumpa. Tapi saya tanya dengan ahli qaryah tu, dia kata ustaz, kami bagi air ketum dekat sini ustaz. Yang minum air ketum dekat surau, dia rebus air ketum dekat surau. Tapi kami tak campur apa-apa ustaz. Kita ada limit, kita ada sukatan. Tu je ustaz kita orang minum. Okey. Yang jadi pening air ketum ni tuan-tuan, budak-budak muda duk campur ubat nyamuk. Ya. Colgate, Panadol, Pepsi. Tu yang berdengung kepala. Saya 4 tahun tuan-tuan jadi ikon anti dadah kebangsaan. Termasuk tahun ni. Every month saya jumpa budak-budak dadah ni. Baru hari tu saya jumpa budak dadah Allah ceramah dekat pusat serenti 200 orang ibu. Budak-budak muda bayi budak-budak ni. Allah, mata steam dengar ceramah.
Ha. Habis-habis ceramah tu saya tanya, kau faham ke ni? Dia kata faham, steam pun faham budak-budak ni. Ni tuan-tuan. Ikon agensi anti dadah bukan ikon dadah. Saya pergi ceramah dekat Perak, tuan-tuan, Allah YB tu punya bengong. Dia panggil saya ikon dadah. Allah. Saya bukan ikon dadah, ikon agensi anti dadah. YB tu berucap petang tu. Dia penat ke apa tak tahu lah. Kita amat beruntung pada petang ni dengan kehadiran P.U. Fakhrul. Kalau dahulu beliau terlibat, saya dah pandang. Kalau dulu beliau terlibat dengan bentuk kerja sosial dan bergelar sebagai seorang penagih, hari ni beliau dah berubah. Termenung saya, tuan-tuan. Saya kata YB ni pun. Kan? YB pening, tuan-tuan. Pening. Saya pergi ceramah dekat Segamat. Ada seorang YB rasmikan program pagi tu. Agak dia baru bangun tidur. Saya menyeru kepada tuan-tuan, marilah kita sama-sama melaksanakan amar makruf, munkar dan nangkir. Ali budak kampung tu pok belakang, ustaz. Dia kata bukan nangkir tu bukan malaikat ke? Saya kata malaikat tu. Habis YB sebut, dia tersilap. Amar makruf, pasangan dia nahi mungkar. YB tu sebut amar makruf, munkar nangkir. Munkar nangkir tersedak dalam kubur pahala aku pula. Dia kata nampak tuan-tuan. Pening. Sebab itu tuan-tuan hantar budak-budak tafiz ni. Sebab apa? Muda-muda dia orang ni baca Quran. Baca Quran. Dik sayang mak dah. Panggil mak sini apa? Mak. Ayah? Ayuh. Mak. Macam kami di Melaka, father, mother tu lain sikit. Mak ayuh, tuan-tuan. Nabi kata, kalau seorang anak dia ni hafal Quran, dia ni faham Al-Quran, dia ni baca Al-Quran, nanti dekat padang mahsyar, mak dan ayahnya akan dipakaikan mahkota oleh Allah di padang mahsyar. Sebab apa? Tanda anaknya hari ni hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Allah seronok, tuan-tuan. Ni budak-budak. Saya masuk sekolah tahfiz 6 tahun. Hatam Quran 5 tahun. Ayah saya campak sekolah tahfiz 6 tahun. Cik. Menung. 6 tahun hafal surah Yasin, hafal surah Sejadah, Al-Ihsan. Adalah beberapa surah lain. Surah Sejadah tu apa? Balik kampung cuti sekolah, cuti raya Cina, balik kampung. Imam duk sujud-sujud hari Jumaat pagi tu, sujud-sujud Sejadah. Dia bangun-bangun tu, dia lupa. Tata. Kita baru hafal 6 tahun, duduk belakang. Tatajapa, junubuhum, anil mato. Baca. Tu budak-budak kecil belajar tahfiz, alhamdulillah. Tapi dek kuat menghafal, kuat hilang. Betul. Kalau tak jaga, hilang dah. Hilang. Saya hafal surah Sejadah 6 tahun, saya hafal. Tapi bukan hari-hari kita ulang. Kadang-kadang boleh lupa. Saya kena dekat Kedah, dekat Kok Diang. Kena sebiji. Hari Jumaat, terlupa hari tu hari Jumaat. Sampai masjid tu, imam sambut dekat depan kuliah subuh. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah, alang-alang menjolok Perkasam, biar sampai ke Pangkalengan. Saya kata, pahal pula orang tua ni berpantun pula ni. Saya duk bela. Sampai imam muqamat, dia tolak saya, Ustaz, alang-alang menjolok Perkasam, biar sampai Pangkalengan. Kali kedua dia pantun. Saya kata, duk menong. Saya kata, saya tolak imam tadi. Imam. Dia kata, Ustaz, alang-alang Ustaz datang pada hari ni, Ustaz. Elok hari ni hari Jumaat. Ustaz, kita orang ni tak pernah buat sujud sejadah, Ustaz. Alang-alang Ustaz hadir pada pagi ni. Ustaz, sujud sejadah. Allah. Berderang. Gemuruh, tuan-tuan. Saya kata dalam hati, hafal tak hafal, ingat tak ingat ni kang. Sebab bukan sekali ulang. Saya kata macam ni, saya pegang tangan imam, lebih baik orang sini yang teruskan. Kita pun nak selamat. Imam tu kata, Ustaz minta maaf, saya tak hafal. Takkan Ustaz tak hafal? Saya hafal. Kalau hafal tu, alang-alang jolok Perkasam, biar sampai Pangkalengan. Kena juga. Sujud, bangun, tatajafa, hilang. Tatajafa, imam kampung saya, tata, lupa, saya dapat fa depan. Tatajafa, hilang dah. Saya diam. Tatajafa, ingat ada orang lah, seorang dua sambung kat belakang. Imam duduk belakang, dia kata dia tak hafal, tapi dia sambung. Dia sambung tak membantu langsung.
Dia sambung falamma. Oh, tu penting tuan-tuan kena hafal Quran. Imam yang bedal pun pening. Dia duduk belakang. Falamma. Saya duduk depan. Mana ada falamma dalam ni? Alhamdulillah. Tak ada. Memang tak ada falamma. Dia punya bohong. Dia ulang kali kedua. Falamma. Saya kata imam ni pun sepak juga. Imam mana ada falamma ni? Kita pun diam-diam ulang balik. Alif lam mim tanzilul. Falamma memang tak ada tuan-tuan. Ada seorang pakcik dia pakai serban, duduk belah tepi ujung. Dia pun bantu saya, alhamdulillah. Tapi dia punya bantu pun tak membantu. Dia duduk ujung, qul huwallahu ahad. Oh, Allahus samad. Oh, saya kata betul elok tu. Nak ceritakan apa tuan-tuan? Quran. Sebab ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maknanya tuan-tuan, dalam dua kategori orang Islam ni ada dua. Yang pertama orang tu Islam, yang kedua Islam dan kita nak yang mana adik-adik? Islam dan iman. Ada orang Islam tapi dia tidak beriman. Ada dah? Ada. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badawi dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami telah beriman. Nabi kata, jangan kata diri kamu itu telah beriman selagi iman belum meresap masuk ke dalam hati kamu. Katakan sahaja kamu telah Islam. Maknanya orang Islam belum tentu tapi kalau dia beriman, confirm dia Islam. Nabi sebut nak tengok orang tu tanda-tanda dia beriman, kata Nabi, ketahuilah kalau kamu saksikan orang lelaki seorang itu berulang-alik ke rumah Allah, ketahuilah kata Nabi, dia ni ada iman. Masya Allah. Tuan-tuan lah. Sebab ada orang rumah sebelah masjid tak sampai masjid. Betul tak? Betul tak? Betul. Rumah sebelah masjid tak sampai masjid. Bumbung masjid dengan bumbung rumah dia bercantum. Speaker pun duduk di atas tu. Bila azan, speaker tu goyang, zing dia pun goyang. Pun tak sampai juga. Ada orang rumahnya jauh tapi boleh hadir ke rumah Allah. Pilihan daripada Allah. Anak muda main gym. Tahu main gym? Bayar RM5. Kepak besi dekat fitness. Berlipat tulang rusuk ke belakang. Ya. Pegang tali begini. Angkat tayar, boom. 40 kilo dia boleh angkat. Bangun semayang subuh, angkat selimut 200 gram, tak larat. Kurangnya iman dia. Anak muda beribu anak tangga, dia boleh naik. Tuan-tuan pergi dekat Pekan tu. Kan jogging tu, depan Maidin tu. Naik Bukit Beria, saya tengok pagi tadi. Naik. Allah, beribu langkah dia boleh pergi. Tangga masjid sebelah rumah tak pernah naik 3 je pun. Iman. Sebab nak jadi orang Islam yang beriman ni bukan senang. Iman ni tak boleh diukur dengan mata kita. Hanya nilainya di sisi Allah. Nak tahu orang tu beriman ataupun tidak bukan umurnya panjang, tidak. Nak tahu orang beriman ataupun tidak bukan kehidupannya mewah, tak. Ada orang rumahnya besar, rumahnya bertingkat-tingkat, keretanya bersusun berkilat-kilat, duit berkepuk berlipat-lipat. Kadang-kadang bini 4. Tapi apa guna hidup merempat? Ada orang rumahnya kecil, keluarganya bahagia, ibunya, maknya tengah masak, anak yang pertama duduk luar rumah baca Quran. Seronok tak ibu? Seronok tak mak dia? Seronok. Seronok ibu. Anak pertama duduk luar rumah baca Quran. Dan baca Quran. Wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mak tengah masak, Allah, anakku baca Quran. Seronok. Oh.
Anak hak nombor 2 pula duduk depan TV belajar bahasa Arab. Wahidun satu, isnani dua, hajarun batu, hisanun kud, thalasatun, arba'atun, jubnun, banyak lemu 5. Jubnun mentega, syur'atun cepat. Mak tengah masuk Allah belajar bahasa Arab pula tu. Anak nombor 3 pula umur 4 tahun duduk bawah meja makan, baca doa makan tak berhenti-berhenti. Allah, seronok. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana. Isteri tengah masak dapat pula suami yang soleh. Seronok tak ibu? Ibu seronok tak ibu? Seronok. Isteri tengah masak, suami dia bukan buat apa, teman isteri di dapur pun seronok tak? Oh, seronok. Dia angguk tu lain macam. Ni ayah-ayah ni ada teman tak? Teman lah. Ibu, bukan suami kita teman saja-saja. Kita tengah masuk, dia teman kat meja makan. Dia baca Quran. Seronok tak? Allah, lagi seronok. Bukan baca surah apa pun. Dia hafal surah Al-Kafirun. Tak jumpa penghujung. Berkerut-kerut dahi. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Dia kata mana pula lakum ni? Wala ana abidun ma' tak jumpa. Lah anak dia umur 4 tahun yang duduk bawah meja makan, jengah kepala. Lakum. Oh, baru jumpa lakum dinukum waliyadin. Bahagia tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Saya di Melaka tuan-tuan. Saya buat ceramah ni tuan-tuan dengan budak-budak ni every day saya punya jadual ni. Merata saya pergi satu Malaysia, saya pergi tuan-tuan. Saya pernah jumpa tuan-tuan budak umur darjah 1 isap okok. Darjah 1 isap okok. Saya pernah jumpa budak darjah 2 minum arak. Bukan tingkatan 2, abang darjah 2. Saya pernah jumpa pelajar darjah 4 buat pengakuan pernah berzina. Allah. Ni budak-budak tafin terkejut dengar. Allah. Ni semua ahli syurga tuan-tuan. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Saya ceramah dekat satu UiTM. Tak nak sebut UiTM mana tuan-tuan. Ada live malam ni. Tak nak sebut lah. Tapi dia UiTM. Tuan-tuan pun tak payah tanya. Saya lalu kat bawah ustaz cakap UiTM. Saya tak ada. UiTM mana? Wallahualam. Ada seorang perempuan umur dia 21 tahun. Saya habis ceramah dekat masjid dia. Dia pun datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, this is first time I datang kuliah. Oh, dia speaking pula. Bapak dia orang UK, mak dia orang Shah Alam. Mix. Muka dia pun mix. Allah. Cantik. Hidung mancung kat weh. Oh, mancung. Dia masuk masjid, hidung sampai dulu, badan kemudian. Allah. Punya panjang hidung. Saya kata, why? Dia kata, Ustaz, my family Muslim. My father Muslim, my mother Muslim, and I Muslim. Saya kata, Alhamdulillah. But? Oh, ada but. Saya kata, apa yang but? Dia kata, Ustaz, saya tak pernah semayang. 21 tahun. Dia kata, Ustaz, start daripada I balik sampai I masuk universiti ni, Ustaz. Jujur dengan you, Ustaz, minta maaf, Ustaz, I tak pernah mandi wajib. Allah. Tuan bayang. Tak pernah mandi wajib. Sebab apa? Sebab mak tak pernah tanya, ayah tak pernah tanya. Betul tuan-tuan. Sebab itu Abdullah Nasir Alwan dia kata apa? Nak bina satu masyarakat supaya dia ni jadi orang yang berkualiti. Tuan-tuan yang ada anak, nak menjadikan anak yang berkualiti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada agama bangsa, 3 perkara ni kena mainkan peranan. Institusi yang pertama, institusi pendidikan. Maknanya anak kita mesti tuan-tuan pergi hantar sekolah. Tak sekolah. Lebih baik sekolah agama. Anak tuan-tuan sekolah rendah, ada tak belajar agama petang, sekolah kafar tu? Ada tak? Ada. Tapi tuan-tuan perasan, pendidikan kafar tuan-tuan di Malaysia ni, dia terhenti sampai sekolah rendah. Sekolah menengah mana ada kafar lagi, betul? Dia orang dah hantar sekolah menengah biasa. Anak tuan-tuan tidak disambungkan pendidikan kafar agamanya tuan-tuan, start daripada sekolah menengah. Padahal itulah penting untuk dia orang.
Sebab itu mak bapak pilih sekolah menengah agama untuk anak. Nak selamat, tu hantar tafiz. Allah ni. Budak-budak ni bakal imam tarawih budak-budak ni. Betul tuan-tuan. Saya pergi ceramah dekat dekat Mersing. Imam tarawihnya dijemput orang Kemboja. Tuan-tuan kenal Ustaz Nafis yang kena tangkap di Kelantan tu, yang duduk dalam penjara tu. Kenal Ustaz Nafis yang suara dia sedap tu? Kan? Dia punya kaum kerabat dia, saudara-saudara, sepupu dia, suara semua sedap. Saya jumpa saudara mara di sana, oi, suara sedap. Ni budak-budak ni pelapis jadi imam tarawih. Awak kadang-kadang saya pergi semain tarawih, Allah, pergi dekat satu Feldah kat Negeri Sembilan, Allah. Imam 74. Buat tarawih seorang 20 rakaat, termenung makmum belakang. Dia punya takbir pun dah seram dah. Allah Akbar. Allah. Saya duduk belakang, sudahlah. Kan? Imam tu, waktu tu imam jemputan tak datang. Tu orang Negeri Sembilan. Saya sampai duduk depan, duduk. Ada seorang pengurusi, dia tepuk saya, dia kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz sampai awal. Eden minta maaf, orang Negeri Sembilan. Eden minta maaf, malam ni Imam Turbo tak datang. Saya kata, Imam Turbo ni datang benda. Dia kata, Imam Turbo Ustaz, imam jemputan, budak muda baca laju. Oh, habis tarawih dah. Pukul 10.45 tak habis lagi. Saya kata, bila aku nak ceramah ni? Bawa tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu senyap. Saya kata, Ar-Rahman juga dibaca. Alhamdulillah. Tengah duduk. Terkejut makmum tuan-tuan. Ada lagi orang tu. Ni tuan-tuan, budak-budak ni. Abdullah Nasir Alwan, dia kata apa? Nak membina masyarakat, yang pertama institusi pendidikan main peranan. Yang kedua institusi masjid. Macam malam ni masjid buat kuliah, tuan-tuan buat Orang nak datang tak datang terpulang pada dia, tapi kita dah usahakan untuk masyarakat. Tuan-tuan dah mainkan peranan. Tapi jangan lupa yang ketiga, institusi kekeluargaan kena mainkan peranan. Tuan-tuan, kita hantar anak kita sekadar nak belajar agama, sekadar nak belajar Quran. Apa guna kalau anak kita duduk di rumah, kita tak baca Quran dengan mereka? Rugi tuan-tuan. Rugi. Ni kalau trend dekat Malaysia ni, dekat tempat saya tuan-tuan, bulan Ramadan saja ada tadarus. Betul tak? Sini ada tak tadarus bulan Ramadan? Ada tak? Ada. Bulan Ramadan kan tadarus. Kita Ramadan je tadarus. Habis Ramadan tak ada terus. Kenapa kita tidak meneruskan? Apa tuan-tuan? Sebab tadarus tu bagus. Seorang ketua yang pandai baca. Betul tak? Tu nama tadarus. Kita yang tak berapa pandai ni duduk dengar. Kita baca, khalifah tu akan tegur kita. Sebab itu ada orang kadang-kadang dia gangster tuan-tuan. Dia pantang ditegur. Waktu tu lah dia akan diuji. Waktu tu dia diuji. Pak Din. Walladhi. Marah pula. Kawan gangster. Kena tegur pula dengan imam. Mantau lah. Walladhi. Nak. Oh, gagap lagi dah. Nak. Walladhi nak amno. Mana ada amno? Oh, kena marah habis. Lah kena tegur 3-4 kali, dia tutup Quran. Pam. Ni aku balas baca dengan korang. Korang baca, aku tak pernah tegur. Aku baca, semua nak tegur. Dah dia baca salah, memang kena tegur. Biar aku balik baca dengan bini aku lagi elok. Dia lari, tinggalkan majlis tu. Duduk dengan bini. Bini pula jenis garang daripada dia. Lagi dia pening. Abang dah pandai belum? Sikit-sikit. Baca. Oh, terkejut dia tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
innal ladzina kafaru sawa'un walan tardo. Abang, nun mati temuta dengung. Walan tardo. Dengung. Bini dia tegur. Lala dia tutup Quran, dia pandang muka bini dia. Dia kata, mu nak tahu apa erti dengung yang sebenar. Sebelum telingamu berdengung, bekmu keluar, dia kata. Marah dia, tuan-tuan. Inilah Quran. Nak jadi orang yang beriman, tuan-tuan, bukan senang, susah. Sebab itu yang pertama, jadikan kita orang Islam yang beriman. Iman, orang yang berkualiti dengan Allah. Kita ni, tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala jadikan kita? Saya tanya adik-adik, kenapa Allah Ta'ala jadikan kita ni? Bapa Allah Ta'ala wujudkan kita? Bapa? Bapa Allah Ta'ala wujudkan kita? Kata Nabi, kata ulama, salah satu sebab Allah Ta'ala jadikan kita ni, wujudkan kita, salah satu cara Allah Ta'ala nak memperkenalkan dirinya kepada kita. Tapi apa guna kita hidup tapi tak mengenal Allah? Tak beriman dengan Allah. Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal in illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ada orang, tuan-tuan, tok laki dia kahwin dua. Ibu boleh, ibu? Boleh? Alhamdulillah. Ronok orang sini. Okey. Ada orang tok laki dia kahwin dua, marah, minta cerai. Allah. Sedangkan benda tu ibah. Ada orang tok laki, tok semaya, dia tok minta cerai pun. Nampak tak? Padahal tu dosa besar. Ni. Tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, tanggungjawab kita mengenal Allah. Kenal Allah. Nak kenal Allah macam mana? Kenal diri kita. Betul tak? Man arafa nafsahu arafa Rabb. Siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal Allah. Kenal diri, tuan-tuan. Mata kita yang Allah Ta'ala jadikan ni, tuan-tuan, adakah kita memandang kebesaran Allah? Telinga yang kita Allah Ta'ala jadikan ni, tuan-tuan, adalah kita mendengar benda-benda kalimah-kalimah Allah. Mulut yang Allah Ta'ala jadikan mulut kita ni, tuan-tuan, adalah kita banyak istighfar kepada Allah. Sebab itu Nabi dalam satu riwayat, aku beristighfar kepada Allah sehari 10 kali. Nabi 10 kali sehari. Padahal ahli syurga dah. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi kata, aku istighfar kepada Allah sehari 100 kali. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi kata, aku istighfar kepada Allah sehari 1000 kali. Nabi istighfar kepada Allah, bibirnya, membasahi bibirnya kepada Allah. Kita orang biasa ni kadang-kadang tak nak menyebutkan kalimah Allah. Allahu Akbar. Pak tuan-tuan. Ni adik-adik kahwin nak tak? Tak nak? Nak kahwin tak? Tengok gatal betul. Bagus tuan-tuan ajar Quran. Nanti anak-anak nak minang, tuan-tuan, dia nak minang anak tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah tanya kerja apa, kereta apa, besar mana, muduk mana, rumah berapa tingkat, tak payah tanya. Mu Quran baca tak? Baca. Hafal? Alhamdulillah. Tarik tuan-tuan. Sebab Quran ni berguna untuk keluarga. Allah. Ada 3 orang. 3 orang ni dia suka anak tu imam. Ni 3 orang. Pernah dengar cerita ni? Mu dengar di mana? Pernah dengar tak? Tak pernah. Ada 3 orang ni, dia minat anak tu imam. 3-3 datang jumpa imam. Mam, kami ni minat anak tu imam. Imam tu kata, apa kau gila? Anak aku perempuan. Mu 3 orang lelaki. Aku pilih sir. Imam pilih mana imam nak. Antara kami 3 orang, mana lebih layak, terpulang pada imam. Baik. Esok tengah hari, datang rumah aku nak interview. Datang 3 orang dengan jubah, dengan serban, dengan sebab pak mertua dia imam. Duk sila habis. Tanya yang pertama tu. Mu yang pertama ni, nama apa? Nama saya Anas. Baca suratun Nas. Senang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
Yang nombor 2 ni senyum dah. Nama dia Duha. Kata kalau ni anak, aku Duha. Mu nama apa? Nombor 2. Nama saya Duha. Baca wad duha. Dia kata alhamdulillah wad duha wal. Yang nombor 3 tu berpeluh tuan-tuan. Nama Yasin. Nombor 3 tu nama dia Yasin. Terdiam dia, kata mati aku ni sekarang. Imam ni buat gila pula tengah hari ni. Imam pun tanya, mu nama apa ni? Tak maaf lah Imam, cakap sini habis sini. Nama betul saya Yasin. Tapi di rumah mak saya panggil kul huwallahu ahad. Allah. Dia nok pendek juga, nampak tuan-tuan? Sebab apa? Tidak meletakkan diri kita ni supaya kita ni menghargai kenalnya Allah dalam diri kita. Sebab itu Allah Ta'ala tak pandang permulaan seseorang, yang Allah Ta'ala pandang adalah pengakhiran seorang hambanya. Betul tak? Allah Ta'ala pandang pengakhiran. Ada orang sepanjang hidupnya melakukan maksiat, tapi saat-saat akhir hidup dia mengucap kalimah syahadah, dia bertaubat kepada Allah, syurga dia. Tuan-tuan pernah dengar satu hadis Nabi, ada seorang pelacur perempuan, dia bagi minum kepada seekor anjing. Nabi kata perempuan tu dalam syurga. Buat apa jadi pelacur sepanjang hidup, tiba-tiba bagi minum, sekali bagi minum anjing, dapat masuk syurga. Allah. Buat apa jadi gitu? Buat apa jadi gitu? Kalau gitu, senanglah kerja pelacur. Pergi kelab malam, tangkap. Ni melacur semua. Dia kata anjing banyak. Pening nak jawab. Bukan sebab itu, maksud Nabi, saat dia satu hari kerjanya melacur, tiba-tiba hati dia nak berubah. Dia cari satu amalan untuk dia buat, dan dia nampak seekor anjing yang sedang kehausan, dia ambil bekas, dia bagi minum kepada anjing tersebut. Saat dia bagi minum anjing tu, dia ikhlas lillahi ta'ala dengan amal yang dia buat. Allah Ta'ala pandang ikhlas tu menyebabkan dia masuk Allah. Itulah rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam daripada Nabi diutuskan. Adik-adik pernah dengar rahmatan lil alamin? Pernah dengar tak? Ibu-ibu pernah dengar rahmatan lil alamin? Pernah? Ayah-ayah pernah dengar tak? Yang menteri agama tuan-tuan itulah. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Tapi tak faham macam mana rahmat tu turun. Semayang maghrib tadi 10 minit, khusyuk tak? Ibu khusyuk tak? Jujur, tipu dosa, mati siksa, masuk neraka pada muka. Khusyuk tak tadi? Khusyuk elok. Abang-abang khusyuk tak ayah-ayah? Ada orang nak khusyuk macam mana tuan-tuan? Kunci motor di motor, agak-agak semayang tadi, khusyuk tak? Tak. Terlupa nak cabut kunci tu. Dia pun angkat takbir Allah. Teringat kunci tak cabut. Allahu Akbar. Dia rabun. Hilang motor aku ni sekarang. Bismillah. Dia tak khusyuk. Ibu tadi semayang, tiba-tiba teringat masak air di rumah. Khusyuk tak? Tak khusyuk. Allahu Akbar. Rasa macam masak air meletup dapur rumah aku ni sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak khusyuk. Tapi kalau kita semayang tak ada khusyuk, 10 minit tak ada khusyuk, Allah Ta'ala akan bagi syurga kepada kita. Adakah 10 minit? 20 minit? 20 hari? 20 tahun? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya yang kau takkan tahu berapa jauh dia punya penghujung. Allah Ta'ala berikan syurga sebab kau salat ikhlas dan khusyuk walaupun 10 minit tadi. Rahmat sekalian alam. Alhamdulillah. Sebab itu umur umat Nabi Muhammad tak panjang, 60-70. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Dah hafal lah surah Nuh? Apa dah surah Nuh? Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai. Mudah sampai situ belum? Dok lagi, tak apa.
Nabi Nuh mengadu kepada Allah, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh mengadu, ya Allah, aku berdakwah kepada kaumku, ya Allah, siang dan malam, falam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada orang pun nak ikut dakwah aku, kata Nabi Nuh. Wa inni kullama da'autuhum, apabila aku berdakwah kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari mereka tutup telinga mereka, mereka ambil baju tutup muka mereka, wastakbaru istikbara, mereka bergerak dalam keadaan sombong dan bongkak. Allah Ta'ala terbalik umat Nabi Nuh dengan satu banjir bah yang cukup besar. Ratus tahun duduk neraka. Kita 60, 70. Nabi kata umur umatku baina sitin wa sab'in, 60, 70. Inilah umur kita abang-abang. Inilah umur kita ibu-ibu. Dan kita takkan nak sampai 180 ada. Yang datang malam ni 160. Umur apa? 400. Yang datang malam ni bawah 80. Umur kita takat tu tuan-tuan. 60, 70. Ada seorang kawan saya dah terlebih dah. Umur dia 94. Allah. Sihat. Boleh naik kapal terbang. Speaking elok. Apa nama kita ni? Apa nama? Sihat. Umur Allah Ta'ala bagi, ya Allah. Tu nikmat. Tapi tuan-tuan, percayalah takkan sampai 120. Takkan sampai. Sebab Nabi sebut dah umur kita paling pendek-pendek 60, 70. Layak tak masuk syurga Allah? Layak. Sebab apa? Kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu tahun ada satu bulan yang paling berkat, namanya Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu ada satu malam namanya malam Al-Qadar. Lailatul khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 Kalau setiap tahun dapat malam Al-Qadar, umpama kita ibadah 83 tahun. Kalau dalam hidup 10 kali malam Al-Qadar, 83 kali 10, 830 tahun, hampir sama dengan umur umat-umat Nabi terdahulu. Istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah. Sebab itu tuan-tuan, ucapkanlah alhamdulillah bila kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ni, kita sebelum mati ni tuan-tuan, Nabi ajar satu doa. Siapa baca doa ni pagi dan petang, kalau dia mati pada hari tersebut, kematian dia husnul khatimah. Ulama sebut siapa baca pagi petang, dia mati dapat pahala jihad di sisi Allah. Kita share malam ni doa ni, boleh tak? Boleh Semalam saya berada di Marang. 2 hari lepas di Teluk Pasu. Kemudian esok kuliah subuh saya di Marang. Malam esok saya kena berada di Manjung, Perak. Kemudian pukul 9 pagi saya ceramah di Pulau Pangkor. Malam tu ke Pulau Pangkor. Hari Selasa malam Pulau Pangkor. Rabu keluar. Malam Rabu tu ceramah di Muazzam. Dia nama tu Pahang. Saya cerita tuan-tuan, doa ni insya-Allah sama-sama kita amalkan untuk jadi amalan untuk diri kita. Kita baca sama-sama, boleh? Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'al Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ulama kata baca 25 kali selepas subuh, 25 kali selepas maghrib. Sekiranya mati pada hari tersebut, kematian kita husnul khatimah, kematian yang paling terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam.
Kematian paling baik. Sebab itu nak jadi orang yang beriman. Yang kedua kata Allah, walladzina hajaru, orang yang berhijrah pada jalan Allah. Hijrah maknanya kena berubah. Nabi kata nak tahu umur seseorang itu berkat ataupun tidak, saat itu kata Nabi, semakin orang itu berumur, semakin dia dekat dengan Allah. Itulah ketahuilah, itulah kualiti umur seseorang manusia. Masya Allah. Kita datang masjid, ayah-ayah minta maaf, lepas bencin baru kita kerak ke masjid, betul tak? Itulah kata Nabi kualiti umur seseorang. Alhamdulillah, ada orang umur 70 main dam haji lagi kat kedai. Betul? Nama pun orang panggil dia Haji Din. Bukan pergi haji pun sebab dia pakar dam haji. Dia kata engkau kalau nak lawan-lawan dengan Haji Din. Haji Din. Bangga tuan-tuan. Gigi pun sepatang dah hilang dah. Haji Din. Dia bukan kira dengan siapa, dengan cucu dia pun main. Pergi haji dok, semayang dok, masjid dok, Quran tak. Haji power. Balik rumah main dengan cucu. Main dengan cucu dia. Cucu dia main. Tok makan Makan. Atuk dia kata mu ingat makan. Tok dia pula jalan dapat haji. Mu makan aku haji ya. Cucu dia kata tok sebelum pergi haji kena semayang dulu. Pening atuk dia tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Masuk satu surat khabar berita yang menggemparkan Malaysia berapa tahun lepas, ditangkap melacurkan diri, umurnya 60 tahun. 60 kerjanya melacur. Allah, kualiti umurnya tidak ada, masya-Allah. 60 akak-akak melacur lagi. Allah. Tak boleh bayang, boleh bayang tak? Tak boleh. Yang pemberita pun tanya dia, sejak bila makcik menceburi bidang ni? Allah. Makcik ceburilah, start daripada muda dulu. Pening. Ada tak cabaran-cabaran waktu makcik kerja sebagai... Dulu tak ada saingan lah, sekarang saingan sengit. Allah tuan-tuan, melacur pun ada saingan. Tu ke sumber pendapatan makcik? Alhamdulillah lah, kadang-kadang tu cukup, kadang-kadang tak cukup. Tapi, ialah Allah Ta'ala bagi rezeki, pulak dah tuan-tuan. Kerja melacur, umur 60. Allah. Sebab apa tuan-tuan? Iman. Kadang-kadang minta maaf, ayah, kita jaga perasaan isteri daripada kita jaga perasaan Nabi. Betul tak? Betul tak? Betul. Kita elok pergi semayang. Semayang elok. Di rumah pula isteri kita keluar rumah tak tutup aurat. Allah. Betul tak? Tok lelaki pergi kerja. Dia punya isteri pula orang jual ikan pau. Dia pun ambil towel pegang. Beli ikan. Terlupa baju kelawar. Tahu baju kelawar? Boleh buat jubah juga tu. Baju kelawar daripada ketiak sampai ke pinggang nampak. Tu namanya baju kelawar. Tutup elok dah, baju kelawar terbuka tu. Pilih ikan. Yang jual ikan duduk tepi. Dia pun tanya, ikan gapo pula tu, nampak tuan-tuan pening. Sebab apa tuan-tuan? Tak tahu orang. Kadang-kadang bukan kat sini, saya cerita dekat Mongolia. Bukan orang sini elok. Kan? Kami cerita orang Melaka itu. Nampak tuan-tuan? Silap. Jaga perasaan. Ibu, kita nak kejut tok laki kita semaya subuh takut dia marah, betul tak? Lebih takut daripada kita takutkan hati Nabi SAW. Pak tuan-tuan, iman tu kena kuat. Hijrah mesti ke arah kebaikan. Ustaz tahun lepas saya tak semayang Ustaz, start 2020 azam baru, daripada azam kita terbang ni Ustaz, Alhamdulillah saya nak semayang dah. Alhamdulillah. Ustaz tahun lepas saya semayang 3 waktu sehari Ustaz, masuk 2020 saya semayang 5 kali. Alhamdulillah. Mesti ke arah kebaikan.
Ustaz tahu lepas saya semayang cukup ingat 2020 ni ingat nak semayang 2 waktu. Tu bukan hijrah tuan-tuan. Tu bengong. Hijrah mesti ke arah kebaikan. Berubah. Nabi suka orang yang berhijrah. Sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah hijrah yang paling terbaik? Nabi kata, hijrah yang paling terbaik meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nabi tak kata kau buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Nabi kata kamu tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi, nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh senang tak?